Hai rakyat Malaysia, bangkitlah kita bersama. Perjuangan pemimpin-pemimpin negarawan dan tokoh-tokoh terdahulu di Malaysia. Ada di kalangan mereka telah meninggalkan kita dan ada di kalangan mereka masih lagi berada dalam sistem kepimpinan dan masih berada bersama kita di dalam negara ini. Saudara, kita jangan lupa perjuangan mereka. Suka tidak suka, sakit tidak hati kita, namun antara mereka telah memberi sumbangan yang besar kepada bangsa dan negara ini. Saudara, sebelum kita memikirkan jauh untuk melibatkan diri dalam politik, kita perlu mengenali siapakah mereka. Saudara, apapun the list of Malaysian Prime Minister since 1957 to 2020. We'll start with the first previous Prime Minister of Malaysia, Almarhum Tunku Abdul Rahman, Bapa Kemerdekaan Malaysia. Hampir 13 tahun, 1957 hingga 1970. Followed by the second Prime Minister of Malaysia, Almarhum Tun Razak 1970 hingga 1976, iaitu Bapa Pertanian, rancangan Feldah juga. Feldah telah diperkasakan oleh Almarhum Tun Razak. Seterusnya, Bapa Perpaduan, iaitu Almarhum Tun Usin On 1976 hingga 1981, hampir 5 tahun. Saudara Tun Dr. Mahathir, Bapa Permodenan Malaysia 1981 hingga 2003, hampir 22 tahun, paling lama saudara Tun Mahathir Mohamad. Dan seterusnya, Pak Lah, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, telah menjadi Perdana Menteri Malaysia 2003 hingga 2009, hingga 6 tahun, iaitu Bapa Modal Ehsan atau Bapa Islam Mahadari. Followed by Datuk Seri Najib Razak, iaitu Bapa Transformasi Negara saudara 2009 hingga 2018, 9 tahun. Tun Mahathir kembali semula selepas Pakatan Harapan menangi pilihan raya PRU14 2018 hingga 2020, hampir 2 tahun. Dan sekarang ini Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang meneraju kepimpinan Malaysia melalui Parti Perikatan Nasional. Kita menyingkap perjuangan Almarhum Tunku Abdul Rahman, saudara baik Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Melanau asli. Kita rakyat Malaysia mesti bersyukur dan berterima kasih bukan sahaja kepada Tuhan masing-masing dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti berterima kasih kepada Almarhum Tunku Abdul Rahman kerana beliau memperjuangkan Malaysia daripada cengkaman dan ancaman komunis. Dan seterusnya, Almarhum Tunku Abdul Rahman juga beliau memperjuangkan tanah air kita melalui kemerdekaan daripada British dan mungkin Jepun dan ancaman negara barat. Akhirnya gagasan pembentukan Malaysia merdeka mahu dicapai dengan beberapa negara jiran seperti Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, untuk mereka merdeka bersama Malaysia. Namun kita dapati hari ini sejarah telah membuktikan yang bersama Malaysia, Almarhum Tunku Abdul Rahman dahulu, sekarang ini yang kekal, iaitu Sabah, Sarawak dan Malaysia saudara. Manakala Singapura keluar, Brunei keluar, Indonesia tidak bersama Malaysia. Antara sebab konflik dan perbalahan maupun ideologi yang berbeza dan juga dasawarsa dan blueprint yang tidak sama di antara perjuangan pribumi yang diperjuangkan oleh Tunku Abdul Rahman dan juga Lee Kuan Yew, Presiden Singapura atau Perdana Menteri, Prime Minister of Singapore, yang mempunyai percanggahan dari segi perjuangan keramat kerana Lee Kuan Yew mahukan hak sama rata diberikan antara semua kaum, tidak mengira pribumi atau tidak, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Protegis, mestilah sama rata. Lee Kuan Yew mahukan kesamarataan setara, tetapi ini tidak berlaku kepada Tunku kerana Tunku menjaga sensitiviti majoriti kaum bumi putera Melayu dan juga menjunjung tinggi Perlembagaan Persekutuan dan seterusnya raja-raja Melayu. Maka tidak berlakulah kesatuan Singapura mahu menumpang di dalam Malaysia, merdeka di bawah Malaysia. Saudara, selepas kemenangan atau kemerdekaan, Almarhum Tunku Abdul Rahman sangat berbesar hati dan bersuka hati ataupun bergembira dan bersyukur dengan kemerdekaan itu. Tetapi saudara, lebih kurang 6 tahun dalam kepimpinan beliau, di mana mungkin gerakan-gerakan daripada parti PAP dan sebagainya ataupun dalam Malaya itu sendiri berlakulah, di mana kekalahan besar dalam pilihan raya. Akhirnya Almarhum Tunku Abdul Rahman telah melepaskan jawatan beliau dan menyerahkan kepada Tun Abdul Razak
untuk meneruskan perjuangan kepimpinan sebagai Perdana Menteri yang kedua. Ini berlakunya rusuhan 1969, saudara. Pada ketika itu berlakunya pilihan raya sebenarnya, pilihan raya 1969, dan akhirnya berlaku kekalahan besar, di mana selepas kekalahan ini kita lihat bagaimana kegusaran kaum Melayu di situ yang sebenarnya tertekan, dan mereka berlakulah penguasaan pelbagai kaum di sini. Akhirnya berlaku pemberontakan dan juga berlaku peristiwa-peristiwa 15 Mei. Maka bapa pertanian telah muncul untuk mengemukakan dasar ekonomi dan mengangkat ekonomi Melayu, masyarakat Cina, India dan sebagainya. Maka ditubuhkan Felkra dan Felda. Akhirnya perjuangan almarhum Tun Abdul Razak hari ini kita melihat bagaimanakah pengukuhan aset yang dimiliki, ladang-ladang yang dimiliki oleh kaum Bumiputera, iaitu Felkra dan Felda dan sebagainya, saudara. Tun Mahathir Mohamad bangkit sebagai negarawan, iaitu bapa permodenan Malaysia. Mahathir memperkenalkan dasar pandang ke timur, teknologi dasar perindustrian negara dan automobil negara. Saudara, Tun Mahathir juga bukan saja seorang pemimpin retorik, malahan beliau telah membangunkan negara ini dengan pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan bangunan pencakar langit seperti KLCC, KLIA dan pelbagai pembangunan Cyberjaya, Putrajaya menggunakan dana Petronas, dan Malaysia dikenali di dunia, dihormati, digeruni oleh negara Asia, negara Barat, negara Amerika, negara Europe, negara OIC, negara-negara OIC dan sebagainya. Malaysia dianggap naga ekonomi negara Asia pada ketika itu, dan suara Mahathir didengari ataupun dijunjung oleh negara-negara Islam OIC. Seterusnya negara-negara Asia mahukan Mahathir bercakap sebagai juru cakap bagi negara Asia. Begitu juga Amerika di bawah kepimpinan Clinton, di bawah kepimpinan George Bush amat menggeruni Mahathir Mohamad pada ketika itu. Paklah ataupun Tun Abdul Ahmad Badawi, seorang berkelulusan ijazah sarjana muda pengajian Islam. Paklah seorang yang lestari, memperjuangkan lebih kepada kejiwaan dan juga lebih kepada pembangunan human capital, pembangunan modal ihsan dan Islam hadari. Beliau tidak mahu memberikan tumpuan kepada pembangunan fizikal negara dan kemajuan, tetapi beliau mahu memberi tumpuan kepada pembangunan mental, emosi, spiritual dan sebagainya. Namun itulah antara sumbangan Pak Lah kepada negara. Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak, saudara, bapa transformasi negara, dan beliau telah berusaha keras untuk membangunkan negara ini. Namun di bawah kepimpinan beliau pelbagai liku-liku kepimpinan berlaku, termasuk Wan Malaysia Dana dan sebagainya. Dan itulah antara cabaran, tetapi kita tidak boleh menafikan sumbangan Datuk Seri Najib. Walaupun sebenarnya di ketika kepimpinan beliau banyak isu rasuah, salah guna kuasa dan krisis skandal Wan Malaysia Dana di-highlightkan, tetapi sumbangan Datuk Najib tetap wujud, saudara. Perdana Menteri ke-7, saudara, selepas pilihan raya PRU 14, sepatutnya Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, tetapi oleh kerana ada mutual understanding, satu persefahaman untuk memastikan menumbangkan Barisan Nasional dalam PRU 14, maka disitulah Datuk Seri Anwar dipenjara. Maka Tun Mahathir diberi peranan untuk menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun. Kita ketahui kekuatan Barisan Nasional 62 tahun menjadi kerajaan di Malaysia dan mempunyai parti komponen yang paling besar, iaitu MCA, MIC, UMNO dan kini PAS bersama Perikatan Nasional, ya. Jadi saudara, ini Barisan Nasional, tetapi kerajaan yang terkini adalah Perikatan. Kita melihat bagaimana Barisan Nasional pada ketika 2004 pilihan raya yang berlaku pada ketika itu memenangi 198 kerusi parlimen daripada 219 kerusi parlimen. Dan pada tahun 2008 kerusi parlimen ini telah merudum, jatuh dengan tragis, iaitu 133 daripada 198 pada tahun 2013, iaitu PRU 13, saudara. Perosotan Barisan Nasional telah bermula di sini. Gerakan Pakatan Harapan dengan kesatuan daripada Amanah, PKR, DAP bersatu, Tun Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB Mat Sabut, Lim Guat Eng, Lim Kim Siang,
Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Dan mereka inilah telah bangkit bersama rakyat pada ketika itu untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Namun satu perjuangan Keramat Pakatan Harapan tidak dapat dipertahankan kerana berlaku perpecahan, di mana Tun Mahathir melepaskan jawatan dengan mengejut atas alasan kononnya tidak mendapat sokongan kuat daripada parti PPBM, iaitu Bersatu. PAS, satu parti Islam yang sebenarnya mahu memperjuangkan ideologi Islam, mengangkat tinggi kepentingan umat Islam dan mahu memastikan Islam menjadi tunjang kepimpinan dalam kepimpinan kerajaan persekutuan negeri dan tempatan. Itu agenda PAS, dan mahu memastikan supaya orang-orang yang beragama Islam, mereka sajalah yang sepatutnya menjadi pemimpin utama dalam apa-apa struktur pentadbiran. Segala sistem perlaksanaan